Baik, untuk mengulas lanjut perkara ini bersama saya di Google Meet ialah Profesor Madya Dr. Iwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Baik, pertama sekali, Doktor, data perdagangan borong dan runcit ini hanya salah satu data yang boleh kita rujuk untuk melihat prestasi ekonomi dan tidak memberikan gambaran keseluruhan ekonomi. Tetapi kita nak lihat apa bacaan yang Doktor boleh jelaskan kepada kami tentang angka-angka yang saya bentangkan tadi. Ya, walaupun data ini sebahagian daripada keseluruhan gambaran prestasi ekonomi negara, tapi sebenarnya data ini menunjukkan salah satu daripada komponen yang agak penting kepada ekonomi kita. Kerana kalau kita lihat dari segi prestasi ekonomi secara keseluruhan, terutamanya selepas daripada kita mengalami pemulihan ekonomi yang agak baik pada tahun lepas, tahun 2022, kita melihat komponen utama yang memberikan kekuatan kepada ekonomi kita adalah sektor perkhidmatan. Dan kita juga lihat ini diteruskan di dalam suku pertama tahun ini, di mana kita tengok pertumbuhan sektor perkhidmatan itu meningkat 7.3%. Kerana dalam sektor perkhidmatan ini antara komponen yang terpenting adalah perbelanjaan runcit dan juga data-data yang telah ditunjukkan tadilah. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah walaupun kita melihat bahawa pemulihan ekonomi ini tidaklah berada pada kadar yang setara, maksudnya ada sektor yang memulih, ada sektor yang masih lagi memerlukan bantuan, tapi sektor perkhidmatan dalam konteks peruncitan ini, industri peruncitan merupakan satu industri yang memainkan peranan yang penting dalam proses pemulihan. Dan ini juga menunjukkan data ini secara keseluruhan bahawa permintaan domestik dan juga dari segi aktiviti ekonomi domestik dan juga terutamanya aktiviti penggunaan swasta itu juga menunjukkan satu kita boleh katakan pemulihan yang agak stabil, konsisten dan juga agak signifikan. Baik, Doktor, kalau kita nak melihat kepada aspek yang lebih besar, usaha reformasi ekonomi yang mahu dilaksanakan, termasuk apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam berkaitan naratif ekonomi madani. Jadi apa yang boleh kita jangkakan menjelang Ogos ini? Adakah akan ada perubahan besar-besaran dan mungkin jika Doktor boleh berikan pandangan, apakah perubahan dasar yang boleh kita perlukan dalam ekonomi? Apa yang kita perlukan pada ketika ini adalah sebuah naratif ekonomi yang menjelaskan secara terperinci dan jelas apakah strategi dan juga dasar dan juga perancangan hala tuju negara di masa depan. Ini penting. Kalau kita lihat juga laporan daripada IMF baru-baru ini juga menekankan perkara ini. Kerana dalam masa kita cuba untuk melakukan pelbagai perubahan reformasi struktural dalam ekonomi, contohnya kita nak merasionalisasi subsidi, kita cuba nak mengubah dari segi bagaimana kita nak melihat dari segi pengukuran ataupun pemberian bantuan, dari segi perubahan data yang kita nak menggunakan kita katakan pendapatan boleh guna bersih dalam usaha untuk kita nak melakukan reformasi, contohnya memperkenalkan gaji sistem gaji progresif. Semua ini akan memberi kesan kepada ekosistem keseluruhan ekonomi. Jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu ada satu naratif ekonomi, rancangan dan juga strategi ekonomi yang menyeluruh supaya pelabur, rakyat juga boleh memahami jika kita adjust yang ni, apa kesan dia kepada ini. Bila kita ubah X, apa jadi kepada Y. Jadi ini semua sebenarnya penting dari segi hala tuju ekonomi. Dan itulah bagi saya yang saya nampak apa yang cuba ditekankan dalam memperkenalkan naratif ekonomi madani ini. Dan saya melihat pada bulan Ogos ini ada dua dokumen penting yang akan diumumkan. Yang pertama adalah Pelan Induk Perindustrian yang baharu dan yang kedua adalah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan juga
selepas itu, tidak lama selepas itu juga Belanjawan 2024 akan dibentangkan. Jadi dalam konteks inilah saya melihat bahawa dalam usaha untuk kerajaan memperkenalkan semua ini, saya menjangkakan adanya satu perubahan besar, dan bukannya saya jangka, saya fikir sepatutnya ada perubahan besar ini. Dan kalau tanya saya apakah perubahan-perubahan besar ini, saya fikir perkara ini bukanlah sesuatu yang rahsia. Saya fikir kita pun sudah berkali-kali cakap kepentingan melakukan reformasi struktur, terutamanya dari segi sistem percukaian yang progresif untuk meningkatkan pendapatan kita, hasil negara, dan juga dari segi bagaimana kita nak mengubah sistem subsidi yang lebih bersasar, dari segi penumpuan kita untuk nak meningkatkan ataupun menyelesaikan ataupun menangani masalah kos sara hidup. Jadi ini semua saya fikir akan diterjemahkan di dalam rancangan ekonomi dan juga naratif ekonomi yang lebih besar yang dijangkakan akan diumumkan dalam masa terdekat ini. Baik, banyak persediaan yang perlu kita perincikan untuk projek-projek yang akan datang. Namun kita nak lihat juga bagaimana kelemahan ringgit ni akan terus menghambat prestasi ekonomi kita. Sebab ia mungkin memberikan sedikit kelebihan daripada aspek ekspor kita, tetapi dari segi import ia akan mencetuskan kenaikan pada harga akhir barangan. Dan setakat ini kita belum dapat saksikan bagaimana ketara perkara ini. Boleh kita baca semua perkara ini, Doktor? Ya, sebab seperti yang saya sebutkan, bila kita kata dari segi kejatuhan mata wang ringgit ini, dalam konteks pada ketika ini memang dia disebabkan oleh faktor luar, tetapi juga dia disebabkan oleh faktor dalaman. Kerana kita lihat kejatuhan mata wang ringgit ini bukan sahaja berbanding dengan US dollar, tetapi juga berbanding dengan negara-negara di rantau kita, di rantau ini. Jadi perkara yang boleh direncana bagi saya ialah yang itulah, bagaimana kita nak memastikan kita ada satu strategi ekonomi yang jelas. Saya ambil contoh, bila kerajaan mengumumkan sebelum Belanjawan 2023 diumumkan pada Februari lepas, bahawa wawasan dasar ekonomi, wawasan kemakmuran bersama 2030 itu sudah tidak akan diteruskan lagi. Jadi persoalan dia, apakah dasar yang akan menggantikan WKB 2030. Ini yang maksud saya tu, naratif ekonomi yang perlu ada. Begitu juga dari segi bagaimana kita nak merencana dan kita nak melaksanakan pelbagai dasar yang kita kata structural. Contohnya bila kerajaan ingin kata bercadang untuk memperkenalkan sistem kita panggil gaji progresif. Kalau tanya saya, apakah bentuk gaji progresif yang akan diperkenalkan ini pun saya tak jelas. Kerana yang jelas itu adalah mungkin dari segi bagaimana pelaksanaan dia di negara Singapura. Tapi adakah kita akan ikut model negara Singapura? Jadi perkara-perkara ini dapat diterangkan di dalam sebuah dokumen ekonomi yang jelas dan juga mungkin mempunyai justifikasi, kerana dalam ekonomi ini kita mempunyai juga alternatif-alternatif lain. Kenapa kita nak laksanakan gaji progresif? Kenapa tidak contohnya mungkin kita laksanakan ataupun kita hanya meningkatkan upah minimum yang sudah ada, kita punya sistem gaji minimum, upah minimum yang sudah ada. Kenapa tidak hanya tingkatkan saja nilai ataupun nilai ambang yang ada? Kenapa kita nak guna gaji progresif? Kenapa tidak contohnya kita laksanakan contohnya satu skim bantuan yang dipanggil bantuan pendapatan asas. Bantuan pendapatan asas yang sebenarnya boleh juga menyelesaikan masalah yang cuba diselesaikan untuk kita memperkenalkan gaji progresif. Bagaimana kita nak meletakkan perancangan kerajaan, contohnya inisiatif pendapatan rakyat dalam konteks naratif yang lebih besar di dalam perancangan kita 2, 3, 5, 10 tahun akan datang. Sebab ini penting untuk memastikan bahawa segala perubahan yang dilakukan itu dapat meminimumkan kesan negatif yang barangkali akan wujud dan dapat mengoptimumkan dari segi kesan positif yang kita nak cuba buat. Dan dalam masa yang sama, kita boleh melakukan pemantauan yang lebih baik. Ini penting, pemantauan. Kerana kita tidak jangka, kita tidak mengharapkan, saya tidak mengharapkan kesempurnaan. Saya mengharapkan ada perancangan. Dan walaupun bila dilaksanakan, memang kita jangka akan ada berlaku kelemahan. Saya tidak begitu
nak jangka sesuatu yang begitu perfect, sempurna, tidak. Tapi kalau kita ada hala tuju, pelan, naratif yang jelas, jadi kita boleh lihat apa kesilapan dia dan bagaimana kita membuat kebetulan untuk kita meminimumkan dari segi dari segi kos-kos lepas ataupun mungkin masalah yang mungkin akan timbul di masa hadapan yang akan memberikan juga kos besar kepada kita jika kita tidak dapat tangani dengan berhemah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin yang merupakan pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM kerana memberi gambaran jelas dan bantu kami faham tentang trend perdagangan untuk masa-masa akan datang.